Siapa kau? Siapa kau? Siapa kau? Kau ingin tahu siapa aku bukan? Siapa kau? Ya Allah. Sebentar lagi kau akan tahu siapa aku. Apa kabar para pendengar cerita seram The Haunting Cruise dan PN? Pada malam ini, Brother Fai akan kongsikan kepada anda kisah yang datangnya daripada Lance Ayub. Kisah yang bertajuk Siapa yang Berpesan. Bismillahirrahmanirrahim. Tahun 2005. Waktu itu saya berniaga secara kecil-kecilan, membuka gerai di tepi jalan di tengah-tengah bandar Kuala Lumpur. Tempatnya biarlah saya rahsiakan. Segalanya seperti biasa perjalanan sebagai seorang peniaga yang bermula dari bawah. Namun, berkat usaha dan tawakal kepada Allah, perniagaan saya semakin meningkat dan memerangsangkan jualan. Saya menjalankan perniagaan saya secara berkongsi dengan seorang sahabat saya. Biasalah, waktu tu masih muda dan banyak perkara kita nak explore. Nakal-nakal tu biasalah. Remaja yang baru nak naik lah katakan. Namun, dalam saya menjalani kehidupan saya dalam perniagaan, saya juga cuba mencari fungsi diri saya di atas muka bumi ini. Banyak persoalan yang bermain di minda saya ni. Antara persoalan yang benar-benar saya ingin mengetahui jawapannya adalah tentang iblis. Siapakah iblis dan syaitan yang telah dinyatakan dalam Al-Quran bahawasanya ia adalah musuh yang nyata kepada kita? Maka bermulalah perjalanan saya menuju kepada jawapan. Banyak juga cubaan-cubaan mistik yang dihantar kepada saya waktu dalam perniagaan ketika itu. Antaranya santau. Di bawah kedai ada seluar dalam wanita, dicampakkan kain berbungkus warna hitam, diikat benang kasar 5 warna di tiang gerai, dan bermacam-macam lagi yang saya jumpa ketika saya berniaga di situ. Namun dalam cubaan itu, saya tetap meneruskan perniagaan saya macam biasa dan berserah diri sepenuhnya kepada Yang Maha Pencipta agar melindungi saya dari perasaan dengki dan khianat manusia. Alhamdulillah, hampir setahun saya mengalami kejadian seperti itu, namun tidak ada satu pun cubaan itu menggugat kesihatan dan diri saya. Terus terang saya nyatakan di sini, perisai yang ada dalam diri hanyalah yakin kepada kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala sepenuhnya. Tidak ada ilmu yang dituntut atau apa-apa yang diamalkan. Namun Allah telah mengatur suatu rencana yang sempurna, di mana dalam ujian-ujian yang diberi itulah Dia mengajar saya tentang keberadaan syaitan-syaitan yang nyata seperti firman-Nya. Dan dengan kesedaran itu, saya terus belajar untuk memperbaiki kekurangan diri dan menjaga akhlak dan adab bila berada di tengah-tengah masyarakat umum. Dan tibalah satu malam di mana saya selepas pulang berniaga, saya terus ke rumah rakan kongsi saya untuk lepak dan berbual-bual. Keadaan di rumahnya waktu itu gelap kerana terputusnya bekalan elektrik di kawasannya. Kami hanya memasang lilin dan diletakkan di atas meja, lalu kami duduk berbual. Dalam kerancakan berbual kami, tiba-tiba
kepala saya menjadi pening. Satu perasaan yang ganjil mula muncul dalam keadaan yang samar-samar itu. Saya terasa amat berat sangat kepala saya waktu itu. Suara teman saya dah semakin sayup-sayup kedengaran. Akhirnya, telinga saya berdesing dengan kuat. Agaknya macam itulah bunyinya kan. Sehinggalah tidak lagi mendengar segala bunyi-bunyian di sekitar maupun suara teman saya tu. Keadaan tiba-tiba menjadi menakutkan apabila saya terlihat satu lembaga yang agak buruk muncul dari tepi teman saya. Rupanya hitam dan buruk. Matanya merah menyala. Lidahnya panjang terjelir paras dadanya dan bertanduk melengkung ke depan wajah. Suara yang dikeluarkan dari makhluk itu amat mengerikan. Saya terpaku dan terdiam kerana terkejut. Tidak mampu menggerakkan badan, apatah lagi untuk bersuara. Seolah-olah terkunci tubuh badan saya. Teman saya yang berada di kerusi hujung tadi telah hilang dari pandangan saya. Saya hanya melihat makhluk itu saja waktu itu yang ada. Ia cuba menghampiri saya. Dengan jarak setengah meter, ia dengan saya terasa lidah panjangnya bermain-main di tepi pipi dan wajah saya. Saya memang tak mampu berbuat apa-apa. Hanya dapat berdoa di dalam hati. Tolonglah lindungi saya ya Allah. Dalam saya berdoa tu, tiba-tiba makhluk itu berubah wajah dari keadaan yang mengerikan kepada satu susuk tubuh yang sempurna seperti manusia. Wajahnya bersih dan berjanggut, berbaju kemas serta berkopiah di atas kepalanya. Saya terkejut. Lalu ia mula bersuara kepada saya. Kenapa? Takut? Kau kata kau tak takut aku. Kau hanya takutkan Allah. Kenapa kau berpeluh? Kenapa kau menggigil? Kau kan nak tahu siapa aku? Kau kan nak tahu nama nyata aku? Saya memang tak mampu nak buat apa-apa ketika itu. Peluh saya seperti air bah. Habis basah seluruh pakaian saya. Badan saya menggigil ketakutan. Itulah manusia. Sering tertipu dengan amalan, sering berbangga dengan kebaikan yang dibuat, sering asyik dengan amalan yang dibuat. Apakah kamu fikir yang amalan-amalan itu Allah menerimanya? Tidak semudah itu. Jika itulah yang kamu sangkakan, maka bersama-samalah dengan di dalam neraka Allah. Di waktu itu, seakan-akan kelihatan satu skrin besar dilihatkan kepada saya bahawa ramai orang yang bersolat, berpakaian jubah dan serban dicampakkan ke dalam api yang marak
menerima azab seksa. Ketika itulah jantung saya seakan-akan ingin pecah ketakutan. Lalu dengan kekuatan dalam diri saya terus menjerit, Allahu Akbar! Air mata saya mula jatuh dengan sendiri. Saya tak mampu lagi bertahan. Saya menangis sekuat hati saya. Ketakutan melanda waktu itu. Tidak ada tempat yang mampu saya berlari atau sembunyi ketika itu. Dan keadaan berubah menjadi biasa. Teman saya cuba menjerit-jerit sedarkan saya. Saya mula sedar dalam keadaan yang agak tidak normal. Teman saya menceritakan bahawa saya terdiam hampir 10 minit dengan mata terbuka mata yang terbuka dengan besar, tetapi tidak ada tindak balas apabila dia cuba kejutkan saya dari keadaan itu. Akhirnya, saya pulang ke rumah dalam keadaan menggigil dan saya jatuh sakit selama 3 bulan akibat dari peristiwa itu. Alhamdulillah, selepas 3 bulan, banyak perkara yang ganjil dapat saya ketahui dan biarlah perkara-perkara itu menjadi simpanan diri saya sendiri dalam apa yang telah dilalui. Jadi di sini, moral of the story, berbuat baik serta amalan mestilah dengan keikhlasan kepada Allah SWT semata-mata. Bukan kerana pahala, bukan kerana syurga, apatah lagi untuk kepentingan dunia. Sekian. Baiklah saudara, itulah kisah yang bagi Brother Fai memang orang kata menakutkan. Menakutkan jugalah, dan juga memberi keinsafan kepada kita seluruh umat manusia, ya. Okey. Ini ada satu kisah pendek, ya, daripada seorang pendengar daripada channel The Haunting Cruise. Beliau bernama Saiful Nizam. Okey, ingin kongsikan pengalaman pendek beliau. Di sini beliau mengatakan, Assalamualaikum dan selamat malam Brother Fai. Kisah ni, aku dalam perjalanan balik dari rumah aku Ulu Tiram ke Keluang. Dalam lebih kurang pukul 10 malam, aku naik ke Keluang ni. Aku lalu jalan lama menuju ke Keluang. Semasa aku drive kereta menuju ke Keluang tu, aku terbau bauan yang sangat wangi seperti bunga apa aku tak nak sebut. Katanya di sini. Tengah-tengah leka layan lagu, aku ternampak ada orang bawa motor yang sangat perlahan. Aku pun potonglah motor tu. Lepas aku dah potong motor tu, aku nampak lagi orang yang bawa motor tu yang sama juga. Macam mana orang yang sama bawa motor tadi tu di depan kereta aku yang bawa motor perlahan tu lah. Jadi aku ingat orang yang sama melalui jalan tu kot. Tak tahulah macam mana kan. Aku biarkan je lah. Aku potong dia. Dia lagi laju. Bermakna pandangan dia macam ni lah. Aku cuba nak potong dia. Tapi masa aku nak potong dia tu, dia lagi melajukan kenderaan motor dia tu. Bila time aku makin hampir dengan motor yang orang bawa tu tadi, aku turunkan tingkap nak cakap pada dia lah, nak ke mana ni. Jadi aku buka tingkap, aku cakap, "Encik nak ke mana ni?" Lepas tu, apa yang aku nampak apabila dia menoleh muka ke arah aku tengok muka penunggang motor tu sebelah elok, yang sebelah lagi hancur. Astaghfirullahalazim. Mukanya hancur, matanya tu hampir nak terkeluar. Lepas tu pipi dia ni berlubang tau.
berlubang sebab macam orang baru lepas kemalangan lah. Memang teruk sangat muka dia. Ya Allah. Lepas tu dia boleh senyum pula dekat aku. Itu yang sangat menyeramkan. Aku terkejut sampai kereta tak boleh terkawal dan hampir terbabas. Nasib baik tak masuk ke kebun kelapa sawit. Lepas tu aku tengok balik. Orang yang bawa motor tu dah hilang. Hilang gaib macam tu je. Sampailah sekarang ni aku tak tahu siapa gerangan lelaki yang sebelahnya muka buruk tu. Lepas tu aku teruskan perjalanan balik ke keluar. Jadi itulah pengalaman pendek yang aku nak kongsikan kepada channel Cerita Seram The Haunting Cruise dan PN. Sekian. Terima kasih. Ya, itulah dia saudara. Kisah daripada Saiful Nizam. Sebenarnya penulisan dia ni tak berapa jelas. Jadi Brother Fai menceritakan kisah dia ni menggunakan gaya Brother Fai sendirilah. Cuba untuk fahamkan cara dia sendiri. InsyaAllah Saiful Nizam, anda kena banyak buat latihan lah dalam hasil-hasil penulisan anda. Bagus. Sebab anda ni memang rajin juga menghantar pengalaman, kisah-kisah pengalaman anda. Tapi macam mana pun, InsyaAllah belajar ya cara-cara hasil penulisan. Brother Fai boleh recommend penulis-penulis yang Brother Fai selalu kongsikan kepada anda untuk anda belajar cara-cara penulisan anda, insyaAllah. Baiklah saudara, kita berjumpa pada esok malam dengan kisah-kisah yang lain. Terima kasih Lance Ayub, terima kasih Saiful Nizam kerana kongsikan pengalaman anda. Assalamualaikum. Bye-bye.